semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua sihat ke? Apa khabar? Okay. Pada mana-mana yang sedang menonton ni, semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat, jaga diri semua musim-musim sekarang ni. Okay? Dan Alhamdulillah, kita pun masih diberi kesihatan tubuh badan yang baik, masih lagi berpeluang untuk buat satu lagi video dan berkongsi dengan anda semua. Okay? So, untuk video kali ni, kita nak buat perkongsian berkenaan dengan barang keperluan bayi yang perlu disediakan oleh first time mom untuk bayi yang baru lahir. Untuk bayi yang baru lahir mengikut bajet PKP. Okey? So, bila bercerita berkenaan bajet PKP ni, maknanya kita nak sediakan barang mengikut bajet yang orang cakap anti membazir lah maksudnya. Okey? So, kita cuma akan listkan apa yang perlu dan apa yang tak perlu tu kita akan ketepikan. Okay? So, untuk bajet kali ni, kita dapat listkan keseluruhan lengkap barang yang perlu disediakan dalam bajet hanyalah RM400 saja. Okey. So di bawah RM400 atau dengan bajet RM400 kita boleh sediakan barang-barang keperluan bayi yang bakal lahir nanti dengan lengkap. Okey. So tanpa membuang masa, jom kita. Okey, benda pertama yang perlu first time mom sediakan untuk bayi yang bakal lahir nanti, yang pertamanya tentulah pakaian. Okey, so dekat sini pakaian yang perlu disediakan untuk bayi yang baru lahir, kita sarankan 5 pasang baju siang dan 5 pasang baju malam. Okey, itu sebenarnya dah cukup dah lebih daripada mencukupi. Sebab ada juga kita baca dia orang cuma sediakan 3 pasang baju malam dan 3 pasang baju siang, dan itu pun dah cukup. Tapi kita sarankan 5 pasang lah. Dan baju-baju ini boleh didapati dengan harga bawah RM10 sepasang ataupun harganya RM10 sepasang. Banyak sangat. Okey, boleh survey je dekat mana-mana kedai. Dekat Manjaku sebenarnya ada je baju yang bawah RM10 dan kain dia elok. Dan kita juga ada buat haul sebelum ni, baju-baju yang kita beli dekat Shopee, semua tu bawah RM10 je. Okey, ada baju siang yang harga dia RM5 lebih, RM6 lebih. So boleh je kita dapatkan 5 pasang baju siang, 5 pasang baju malam dengan harga RM100. Seterusnya, apa yang perlu disediakan adalah mitten and booties. Okey, bayi yang baru lahir ni kita memang perlu sediakan mitten and booties sebab yelah, dia orang baru lahir, so kaki tak boleh masuk angin, tangan pun tak boleh sejuk, so dia orang perlu pakai mitten and booties. Dan baby baru lahir ni, muka dia kadang-kadang dia selalu macam rabut-rabut macam anak kita. Dia selalu rabut muka dia macam tu. So kalau tak pakaikan dia mitten and tak pakaikan dia sarung tangan, muka dia mesti akan tercalar-calar. So perlunya mitten and booties ni, sarung kaki dan sarung tangan. Kita sarankan sediakan sarung tangan dan sarung kaki 5 set mitten and booties. Dan 5 set mitten and booties ni boleh dapat dengan harga RM15 sahaja. Okey, so dalam haul kita yang lepas pun kita ada buat juga haul mitten and booties yang kita beli 4 set, harga dia RM12. So tambah je satu lagi, cukup RM15, dapat 5 set mitten and booties. Okey, seterusnya adalah sapu tangan bayi. Okey, sapu tangan ni kita rasa perlu, dan ibu-ibu boleh dapatkan sapu tangan bayi. Dia ada satu jenis yang set terus, ada 8 pieces dekat dalam, dan harga dia tak mahal pun. Boleh dapatkan dalam harga RM5, RM6. Okey, so yang ketiga sapu tangan bayi, harga harga RM7 je. Terusnya adalah topi. Okey, topi kita rasa perlulah tapi tak perlu banyak. Beli satu pun dah memadai sebenarnya, sebab sekarang kan musim PKP. Nak bawa anak pergi jalan-jalan mana-mana pun risau. Jadi topi ni kita rasa perlulah tapi satu je dan tak nak membazir banyak-banyak. Boleh sediakan satu, dan keperluan dia kalau macam kita nak bawa baby pergi klinik, nak bawa baby pergi check up, so perlu topi satu. Dan topi harga boleh dapatkan dalam harga RM5, RM4 macam tu dah cukup. Okey, seterusnya adalah receiving blanket. Okey, bagi ibu-ibu yang tak nak guna receiving blanket, boleh je guna macam swaddle, kain bedung. Tapi kita rasa receiving blanket perlu jugalah, sebab kalau kita nak bawa anak pergi check up, kita boleh pakaikan yang macam yang ada sekali dengan penutup kepala tu. Okey, satu receiving blanket. Receiving blanket ni boleh dapatkan dalam harga RM15 ada. Okey, RM15 pun ada. Seterusnya adalah set lampin. Okey, set lampin ni perlu sebab baby
memang pakai lampin ni macam napkin je sebenarnya, macam solder juga, tapi kita beli yang satu set terus. Okey, kita letak gambar dekat sini. Ni contoh lampin atau napkin yang boleh ibu-ibu sediakan. Okey, yang macam ni senang sebab dia terus satu set, ada 10 pieces dekat dalam. Boleh pilih mana-mana jenama lah. Ada jenama anakku, ada jenama Purin, Fifi, semua. Jimat beli yang macam ni, jangan beli yang satu-satu. Okey, yang macam ni satu set boleh dapatkan dalam harga RM33, RM34 macam tu. Okay. Terusnya adalah barut. Okey, barut perlu. Bolehlah ibu-ibu sediakan dalam 10 pieces barut. Barut sebab untuk elakkan baby perut kembung. Okey, 10 pieces barut kita boleh dapatkan dalam harga RM30. Okey, RM30 ada. Ada je barut yang bertali macam tu senang, yang zap-zap pun senang. Okey. Seterusnya adalah tuala mandi. Okey, tuala mandi paling sikit perlu sediakan 2 tuala mandi sebab kalau ikut pengalaman kita, anak kita lepas dia mandi dia mesti akan kencing. Dia macam automatik dia terkencing terus atas tuala macam tu. So untuk ganti at least pilihlah 2 atau 3. okey. So next dia boleh, bila dia dah terkencing atau terberak dalam tuala tu, boleh ganti dengan tuala yang lain. Okey. So tuala ni kita pun ada buat haul hari tu. Kita beli dekat Shopee paling murah, 2 helai RM7 saja. Okey, 2 helai RM7 je dan kain dia sangat-sangat elok, menyerap. Kita dah guna dan kita menyesal beli 2 je kat situ sebab yelah sebab murah kan, tapi ni ikut bajet, perlu sediakan 2 pun dah cukup. Okey. So seterusnya adalah selimut baby. Selimut baby perlu juga. Okey, selimut baby boleh dapatkan dalam harga RM13 je. Kita beli dekat Shopee satu selimut baby, harga dia RM13. So settle untuk bahagian pakaian dan pakaian lah untuk pakaian baby. Terusnya adalah barang-barang penjagaan diri untuk bayi yang baru lahir nanti. Pertama sekali adalah mandian. Okey, mandian perlu sediakan. Tapi mandian ni baby dah 2 minggu ke atas baru kita pakaikan. Hari tu kita masa mula baby baru lahir, kita just beli set mandian yang kecil je, yang Purin yang ada 4 set terus sekaligus macam tu. Harga dia boleh dapatkan dengan harga RM22. Okey, seterusnya adalah changing mat. Changing mat perlu juga sebab bila kita tukar lampin baby, kadang-kadang dia terberak, dia terkencing, dan kalau ada changing mat ni dia terus senang. Dia just kena dekat alas tu je. Dia takkan terkena dekat tilam, takkan terkena dekat katil. Okey, changing mat boleh dapatkan dengan harga RM17. Dan seterusnya wet tissue. Wet tissue perlu juga. Perlulah untuk sebarang, macam malam-malam kalau tak nak bawa baby pergi sink atau tak nak bawa baby pergi bilik air, nak cuci dia punya kencing, just pakai wet tissue atau untuk apa-apalah kelengkapan untuk lap. Dan kita rasa benda tu perlu. Okey, so wet tissue boleh dapatkan dengan harga RM10. Apa-apa jenama je lah. Jenama Purin ke, jenama Fifi ke, anakku ke, banyak. Okey, cari je yang affordable dan elok. Seterusnya adalah minyak telon. Okey, masa baby kita baru lahir, kita pakai minyak telon babyku dan harga dia RM6 saja. RM6 ke RM7. Macam tu lah, tak ingat. Harga dia RM6 je. Minyak telon ni perlu sebab baby baru lahir ni perut dia selalu kembung. Okey, so boleh pakaikan minyak telon ataupun boleh pakaikan minyak Uyi. Okey, mula-mula kita pakaikan minyak telon babyku. Next tu after dah habis, kita pakaikan minyak Uyi. Dua-dua elok. Harga dia RM6 saja. Seterusnya adalah cotton bud. Cotton bud perlu sebab baby ni telinga dia perlu dicuci, hidung dia perlu dibantai hidung. So cotton bud perlu. Boleh dapatkan cotton bud dengan harga RM5. Okey, seterusnya adalah anak kita dah bergerak. Seterusnya adalah cotton ball. Cotton ball perlu juga sebab masa baru lahir kita perlukan cotton ball untuk cuci pusat anak kita. Okey, nanti hospital akan sediakan ubat untuk cuci tali pusat baby. So kita pakai cotton ball tu cuci tali pusat baby. Okey, harga dia boleh dapatkan dengan harga RM3.7 je, tak ada kurang daripada RM4 lah. Okey. Seterusnya adalah set penjagaan kuku bayi. Okey, yang tu perlu kita rasa sebab kuku bayi ni baru lahir dia panjang. So kena selalu potong-potong lah supaya dia tak cakar muka. Okey, so set untuk penjagaan kuku ni kita beli dekat Shopee murah je, RM3.5. Boleh dapatkan dengan harga tu. Seterusnya botol susu. Botol susu perlu satu je lah, tak perlu banyak. Sak jari. Oh lulu. Satu je botol susu, tak perlu banyak. Sebab kalau ibu direct breastfeeding perlu satu je. Mami tak fokus dah. Kau bangun tidur. Okey. Ada satu tangan, ada satu lagi.
kita sambung. Seterusnya adalah botol susu. Okay, botol susu bagi kita perlu, walaupun kita direct breastfeeding, tapi kita rasa perlulah sediakan dulu satu sebelum melahirkan tu. Just standby je, mana tahu macam kita tak sempat nak bagi direct ke, kita boleh pump letak dalam botol susu dan bagi dekat baby. Tapi kalau untuk mana-mana ibu yang bagi susu formula tu, kita tak pasti nak kena sediakan berapa. Tapi untuk awal-awal ni, just standby je satu dulu, okay, sebelum baby lahir. So boleh dapatkan botol susu apa-apa jenama lah, carilah yang jenama yang elok sikit. Kita pakai jenama ni, Tommy TP macam ni. Kita beli buka dah, kita beli yang macam ni satu. Harga dia adalah RM20 je. Kita beli dekat Shopee. Dia yang ni elok sebab dia punya puting tu dia muncung macam ni. Dia okey lah. Okey, harganya RM20, boleh sediakan satu botol susu. Seterusnya adalah sabun cuci baju baby. Okey, deterjen untuk baby. Kalau boleh asingkanlah baju baby masa cuci, jangan campur dengan baju orang dewasa. Lepas tu pakailah pencuci yang khas untuk bayi. Okey, sebab kadang-kadang pencuci yang untuk baju dewasa ni dia punya bahan-bahan dekat dalam tu mungkin terlampau tinggi kan, terlampau macam tak sesuai untuk baby lah. Jadi pakai serbuk pencuci yang dikhaskan untuk baju bayi. Okay, so boleh dapatkan dengan harga RM15 je. Kita dulu beli yang Fifi, dia punya isi padu 1000ml, tahan lama juga, kita pakai dalam sebulan baru habis. Okay, seterusnya adalah Pampers. Ni yang paling penting Pampers. Tapi Pampers ni kalau boleh ibu-ibu sediakan jangan banyak, beli je dulu sikit. Kita hari tu beli yang newborn punya size, kita beli 2 pack kecil je. 2 pack kecil harga dia, kita ada buat haul dekat Shopee. Kita beli yang pack kecil-kecil tu RM9 lebih. So total untuk 2 pack, dalam satu pack ada 24 pieces. So total untuk 2 pack dapat 48 pieces, harga dia RM20. Okay, so jangan beli banyak, jangan standby banyak sebab baby ni cepat besar. Macam anak kita, masuk je bulan, habis sebulan lebih dia dah terus tukar saiz dah tukar pergi saiz S. So standby sikit je dulu. Kalau bila baby dah lahir nanti, kalau tak cukup baru beli lagi. Okay, so boleh dapatkan harga Pampers RM20 pun dah ada. Seterusnya adalah set tilam baby. Set tilam baby ni dia sebenarnya bergantung kepada keadaan ibu lah, perlu ke tak perlu. Macam kita ada beli tapi kita tak pakai pun. So kita letakkan dalam list tak perlu sebab anak kita tidur dengan kita atas katil sama-sama. Tapi kalau macam ada ibu-ibu yang berpantang, duduk dekat bawah, tilam ibu single dan baby, bolehlah sediakan tilam untuk baby kat sebelah kan. So boleh dapatkan tilam baby dekat Shopee pun ada, dengan harga RM40 pun dah boleh dapat. Okey, seterusnya adalah bag diapers baby. Okey, so mana-mana yang nak jimat, sebenarnya bag diapers baby ni tak perlu pun tak apa. Tapi kita listkan dalam barang yang perlu sebab kita tak naklah bercampurkan barang-barang baby dengan beg yang lama ke apa ke. So kita beli yang baru, murah je. Boleh dapatkan bag diapers baby dekat Shopee pun ada. Kita pun beli dekat Shopee, ada dekat haul sebelum ni. Harga dia RM13 je. Okay, dengan harga RM13 dah boleh dapatkan bermacam-macam jenis bag diapers untuk baby. Okay, so itu saja list yang perlu, penting dan lengkap dah untuk baby. Tak perlu tambah yang lain-lain lagi. So kalau kita totalkan semua jumlah tu yang kita dah listkan semua tadi, ngam-ngam RM400. Kalau betul-betul ibu memang nak ikut bajet, yang memang orang cakap apa, orang cakap macam betul-betul ikut bajet lah. Okay, dah prepare bajet ni berapa. Jadi untuk keperluan baby sebenarnya cukup je RM400. Kalau ibu-ibu bijak membeli dan cari betul-betul, survey betul-betul harga, dengan harga RM400 dah boleh sediakan peralatan kelengkapan baby baru lahir nanti dengan lengkap. Okey, so settle yang keperluan. Yang tak perlu pula, jom kita pergi ke. Okey, so benda pertama yang kita rasa tak perlu adalah katil, baby cot. Okey, so ini macam kita kan sekarang bercerita mengenai bajet PKP, kelengkapan bajet PKP. So sebenarnya baby cot atau katil ni bagi kita tak perlulah. Kita ada beli tapi kita tak guna. Sebab tu kita cakap macam tak perlu. Bukanlah kita tak guna, tapi baby banyak tidur dengan kita. Kita tak letak baby dekat katil sebab yelah, kita nak letak baby dekat sebelah kita. Dan katil tu cuma buat untuk tukar dia punya lampin dan sebagainya je. Jadi kalau tak boleh katil baby pun tak apa untuk waktu sekarang ni, sebab baby boleh tidur dengan kita. Yang kedua adalah stroller. Okay, stroller tak perlu lagi.
sebab masa sekarang ni, sebab yelah musim PKP macam ni, nak keluar jalan-jalan pun risau, takkan nak bawa anak kecil keluar jalan-jalan ke, pergi mall ke, kalau macam just nak jalan kat taman tu boleh lah. Tapi kita rasa untuk permulaan sebelum bayi lahir tak perlu lagi sediakan stroller. Nanti kalau baby dah lahir, dah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, kalau nak beli boleh. Okey. Dan seterusnya adalah car seat. Car seat, ni pendapat kita lah, kita rasa tak perlu lagi sebelum lahir sebab yelah tak pergi mana-mana kan, dan kita pun ada, tapi itu bukan kita belilah, itu adalah hadiah daripada kawan-kawan. Dan kasut tu kita belum guna pun lagi sampai sekarang, anak kita dah 2 bulan, kita tak guna lagi sebab tak pergi mana-mana, kita just duduk dekat rumah je. Dan kalau pergi klinik pun, klinik dekat sangat je, 5 minit je dari rumah kita, dan kita tak letak anak kita dalam kasut. Tapi kalau ibu-ibu yang nak ajar anak dari kecil, boleh je beli awal-awal pun tak apa. Tapi untuk ikut bajet PKP, sebenarnya kalau anak tak lahir lagi tak beli pun tak apa, tunggulah anak dah lahir sebulan, 2 bulan, nanti kalau nak ajar boleh beli lepas tu. Okay, so kita letakkan kasut tu dalam list yang tak perlu untuk sebelum bayi lahir. Seterusnya adalah tak mandi. Tak mandi ni kita rasa tak perlu lagi. Sebab kita dekat sini, dekat rumah ni pun mak kita mandikan anak kita tu just pakai baldi kecil biasa je, just ambil cedok siram, lepas tu tak pun mandikan dalam sinki macam tu. So sebenarnya tak perlu, sebab tak mandi ada pun price tak mandi yang ada dekat pasaran sekarang pun agak mahal juga kan, 100 lebih, RM80. So agak mahal juga, jadi tak sediakan pun tak apa, sebab kita ada pilihan lain, boleh mandikan guna baldi yang kecil, just siram je anak macam tu. Okay, so lepas tu kalau macam baby dah besar, dah boleh duduk nak berendam dalam tak mandi tu, bolehlah beli. Okay, dan seterusnya adalah carrier, baby punya carrier. Yang tu tak perlu lagi lah sebab baby kecil lagi, sebelum lahir ni tak perlu sediakan lagi. Baby pun tak boleh lah nak duduk dalam carrier macam tu kalau nanti baby dah 4-5 bulan ke atas, 6 bulan ke atas, nak pakai tu jalan-jalan nanti pun boleh lah. Okay. Dan yang terakhir bagi yang kita rasa tak perlu sediakan adalah bouncer. Okay, bouncer macam yang buaian ke, yang swing, baby swing tu, yang tu boleh sediakan tapi lepas baby dah lahir lah. Sebab sebelum dia lahir ni kita tak tahu lagi keadaan dia macam mana, rutin tidur dia atau rutin seharian dia macam mana. So tak perlu lagi sediakan bouncer. Nanti kalau baby dah lahir, kita dah tahu dia tu mesti berayun 24 jam ke apa ke, barulah buat pilihan sama ada nak beli bouncer ke tak. Okay, so itu sahaja perkongsian kita kali ni. Harap-harap dapat bagi manfaat dan gambaran lah kepada mana-mana bakal ibu yang nak sediakan keperluan bayi. Kita bercakap ni berdasarkan pengalaman kita, jadi terpulanglah kepada mana-mana ibu. Nanti kan ada yang cakap, kenapa pula tak boleh beli baby cot? Mestilah boleh beli. Nanti ada cakap, kenapa tak boleh beli kasut nak ajar dari kecil? Boleh, tapi kita share orang cakap share apa yang perlu sahaja dan apa yang tak perlu. Okay, sebab sharing kita ni untuk kelengkapan bayi newborn yang belum lahir lagi lah kan, dia belum lahir lagi, jadi sediakan apa yang patut je dulu. Nanti kalau dia dah lahir, bolehlah pelan-pelan beli lagi apa yang kita rasa perlu. Okay, lagi satu, kalau ada apa-apa cadangan untuk request ke kita nak buat video apa, boleh je bagi tahu, boleh je request. Nanti kita akan, insya-Allah kita akan buatlah sebagaimana yang di request. So sebenarnya video ni pun ada yang request dengan kita, sis boleh tak buat video berkenaan dengan barang apa yang perlu disediakan oleh first time mom. Lagi satu, sis boleh tak buat video tentang kelengkapan apa yang perlu disediakan yang tak membazir, sebab sekarang kan musim PKP. So sebab itulah kita buat video ni, dan semoga video ni dapat membantulah mana-mana bakal ibu yang bakal melahirkan bayi yang comel tak lama lagi. Okay, sampai sini sahaja video untuk kali ni. Kalau suka dengan video ni boleh like macam biasa, dan kalau ada nak komen apa-apa, nak bagi pendapat, nak kongsi apa-apa, boleh je komen dekat bawah. Dan kalau suka dengan video kita dan tertunggu-tunggu lagi video apa yang kita nak buat next, boleh subscribe. Okay.